Tangan dikocek, jalan menyengit, mata ke bumi, hati ke langit. Sabar menanti, peluang datang, begitulah. 3, 2, 1, let's go. Kibar. Ada kat mana? Dia dekat rumah Bandan. Oh, sini je. Awak tinggal dengan family ke, seorang ke apa? Dekat Bandan tu. Family lah. Small family lah dengan wife dan anak-anak. I see. Tiba-tiba je kita punya nasib berubah kita semua lah. Tu lah. So bayangkan kawan-kawan yang banyak musician yang memang full time kan. So rasa diorang memang sara juga lah kot. Show semua, makan satu ada show. Alamak. Nak buat showcase kan, orang nak ibat abang sekali kan. Showcase last ni, habiskan kita punya tour. Sekali macam ni, kalau tak 28 daripada 3 hari tu. So tak boleh buat apa lah, terpaksa tangguhkan lah. Ya, ada bikin lagu kira. Oh memang lah, lagi rancak lah. Banyak lah ni. Stok ada. Ha? Banyak lah stok ada. Banyak Stok lagu lah. Stok lagu ciptaan jangan fikir ke lain-lain Buat lagu macam biasa lah, hari-hari terus buat je kan. Maintain. Bila masa macam ni kan kita banyak masa nak kena jaga anak agak, ada anak kan. Besar mana tu Man? Anak baru, tu? 2 tahun setengah dengan setahun. Oh, lasak sangat tu. Lilau tu. Terbang. Jadi bila masa buat lagu? Ada waktu tertentu ke ataupun bila-bila free je buat lagu? Tak ada masa tertentu lah. Tapi memang akan pastikan ada lagu satu hari. Curi masa lah. Kalau saya terlalu liar, fikiran ni terlalu nak buat banyak lagu, so dia akan jadi, bagi saya dia akan jadi satu hari tu kadang-kadang terbazir. Tapi kalau saya fokus untuk satu lagu ataupun 2 kan, so mungkin balik-balik nak fikir pasal apa ni, fikir pasal lagu tadi. So ada tune, so ada result lah. Wah, dia boleh segmentkan otak tu Kena lah. Oh, saya sukar. Kalau saya sedang buat sesuatu tu, dia memang tak boleh keluar daripada ruang litup tu. Kalau kena kacau dengan orang kan, okey, saya ikut orang tu. Tapi dunia penulisan tu ikut je dalam otak kita. Sampailah benda tu habis baru otak kita boleh bebas sikit. Memang susah nak segmentizekan pemikiran. Macam berada dalam zone tu kan. Betul. Sebenarnya Imal kerja dalam industri apa? Saya kerja ni sebagai Japanese speaker. Apa? Japanese speaker? Japanese speaker position. Saya buat apps reviewing lah. So saya review apps. So all sorts, macam-macam jenis aplikasi phone. So saya review, bagi komen, bagi rating. Macam mana awak boleh belajar, boleh bercakap bahasa Jepun? Saya memang belajar bahasa Jepun untuk lepas SPM itu lah. So lepas SPM dapat straight A, lepas tu dapat scholarship di Jepun. So saya time tu lah. Dekat Jepun berapa lama? High school tak belajar. So preparation pergi Jepun. Sampai dekat Jepun, study degree. Sampai habis degree, balik Malaysia lah. Dalam Japanese language? Dalam mechanical engineering. Ya Allah. Saya tak banyak kawan-kawan muzik. Saya bukan tak banyak, tak ada pun lah dulu-dulu kan. So tak tahu pun path nak pergi ke arah komposer ke, lyricist ke, memang zero knowledge lah. Tapi saya duk buat benda tu daripada kecil lah kan. Sendiri?
daripada sekolah menengah duk buat lagu, berangan. Tak tahu pun macam mana nak pergi ke career. So bila dah dapat SPM okey, so mak ayah macam belajar apa-apa yang okey kan. Typical punya ni lah, pemikiran kan. Sana jadi engineer lah. Tu lah, jauh tersempang tu. Berapa lama dekat Jepun? Dekat Jepun 3 tahun. Okey. Kalau dari segi perbualan, kalau cakap dengan orang Jepun tu memang macam Jepun betul lah. Jepun pun takkan tahu yang ni bukan Jepun. Tengok agak lah. Saya rasa tak adalah fluent macam Japanese betul. Tapi conversation level tu boleh lah. Okey Mas. Okey. Ini soalan saya. Awak kebanyakan pada lirik Marga Satwa memang awak buat kan? Lirik saya buat lah. Lagu? Dia punya lagu asal? Lagu pun. Okey, saya curious. Saya tak terfikir langsung tadi nak tanya benda ni. So, awak membaca buku-buku Jepun tak? Macam novel-novel Jepun? Tak baca. Saya baca apa yang perlu untuk saya belajar bahasa Jepun lah. Macam yang disediakan oleh saya punya program lah kan. Japanese Associate Degree tu kan. So, diorang provide buku, lepas tu ada trend tengok drama, macam tu lah. Tapi baca novel Jepun tu, as in baca dalam Japanese tu tak. Tak ada? Tak ada. Surat khabar Jepun memang benda yang awak baca juga lah dulu? Surat khabar Jepun pun saya tak baca. Sebab dia menggunakan tulisan yang terlalu complicated untuk saya faham dengan mudah lah. I see. Okey, sebab apa tahu? Saya banyak baca buku-buku Jepun yang dialih bahasa pada English lah. Dan saya juga baca buku antara yang saya suka penulis Kazuo Ishiguro nama dia. Saya tak tahu saya sebut betul tak betul. Tapi dia ni masa dia umur 6 tahun, mak bapak dia dah bawa dia pergi UK. Jadi bahasa English tu telah menjadi bahasa utama dia. Walaupun begitu, apabila dalam penulisan dia, dunia penulisan dia sangat berbeza daripada penulis-penulis English yang lain lah. Pemikiran dia ada Jepun ni pemikiran. Dan satu lagi yang saya suka ialah Haruki Murakami tau. Okey, Murakami famous lah. Tapi dia menulis dalam Jepun, lepas tu dia alih bahasa kepada English. Jadi sudah tentu the world of dia punya story pun agak unik, agak berbeza daripada membaca buku-buku UK atau buku US. Jadi soalan saya pada awak, kalau awak sekarang ni awak sudah ada bahasa Jepun dalam otak dan sebagai seorang penulis lirik Melayu, awak rasa dia memberi sikit sebanyak kelainan tak pada penulisan awak? Dia akan memberi impact lah. Mesti akan beri impact lah. Bagi saya, kalau penulisan dari bahasa lain tu, dia mengalami pengalaman budaya yang berbeza. So, bila baca daripada sudut, walaupun translation, kan, macam Rumi ke, macam Inayat Khan ke, macam siapa, Murakami tadi ke kan. Walaupun kita baca translation English, saya rasa dia memberi impact terhadap kita punya tulisan dalam bahasa Melayu. Sebabkan pengalaman budaya yang dia lalui. Okey. So awak sendiri sebagai seorang artis, awak sendiri sebagai seorang performer, awak sendiri seorang penulis, adakah Jepun punya pengaruh budaya dan pemikiran tu bawa masuk tak dalam awak punya stage presence dan penulisan? Dia masuk in the sense of saya punya kesedaran. Macam mana tu? Apa maksud saya adalah kesedaran terhadap saya punya bahasa sendiri dan saya punya bangsa yang hebat kan. So kita tahu that kita pun ada kita punya own benda. So macam okey kalau Japanese boleh cerita dari sudut pengalaman hari-hari diorang dengan budaya diorang kan. Mungkin kita boleh relate dengan kita punya
kita punya own benda. So daripada segi Oh, tu mungkin saya lebih kepada mencongkil idea lah daripada apa yang saya baca kan. betul. Instead of just baca, faham, saya macam dalam ni otak lain tengah fikir idea. Ah, Kita boleh inspired daripada penulisan-penulisan tu kan. Macam tu lah. Betul, saya Google lah. Asmara Botol Kaca, Ego, Asmara Botol. Apa benda yang kita boleh cerita pasal Asmara Botol Kaca? Semua orang botol kaca ni persepsi lah. Macam abang sengih, abang dengar kan. Ada orang, apa benda kan. Macam, dengan orang terus anggap benda tu jahat lah. Ah, Apa je yang berkait dengan botol kaca lah. Setengah orang anggap macam tu. ah, Setengah orang anggap, oh ini Sudin dalam cerita Piramli ni. Mereka terkejut betul. Saya tanya pendapat ramai orang lah. ah, Tapi padahal dalam lirik lagu ni tak ada pun sebut Asmara Botol Kaca. Tajuk dia je lah. tajuk dia je. Ya. So saya rasa saya mungkin tindakan yang bijak lah untuk bagi nama tu kan. Bernas. Menimbulkan persepsi tu lah. Bila ada persepsi tu orang nak dengar kan. Ah, Bila orang dengar orang boleh buat macam-macam andaian lah. right. Yang best lah. Mata sudah pecah. Mula merah-merah. Dia Orang dah penat lah. Penat balik kerja kan. Orang kita pun dah barai. Dah merah-merah. penat balik kerja yang lagu Gemersik Hilai tu tadi sedang. Lagu tu dijadikan single ke? Yang Gemersik Hilai belum. Belum lagi. Satu lagi Egomu. Ego. Ego. Okay. Maka Satwa ni keseluruhan album tu siapa produce? Boleh kata dia kerjasama dengan Achin lah. Marga Satwa dengan Achin lah. Kita work together lah. Okay. Ilham bukan main producer Bukan main producer tapi dia just advice lah. Oh. Wow. Pernah dengar album bang? Saya dengar beberapa lagu lah. Ego, tadi tu lah Gemersik Hilai dengan Asmara Botol Kaca. Satu album tu sorry saya belum dapat lagi mendengarkannya. Okay, macam manakah penerimaan album tu? Sambutan dia okey lah. Saya rasa macam impresif juga. Bagi saya lah rasa macam wow. Tak expect pula ramai juga yang beli kan. Macam tu lah. Saya tak tahu the exact number lah, tapi banyak lah agak. Dari segi streaming okey tak? Dari segi streaming? Bagus. Streaming pun monthly banyak juga dekat Spotify. Yang paling highest stream sekali lagu apa? Lagu Ego. Gimana? Kita ghostan sikit lah. Macam mana awak punya permulaan? Tadi tu awak cakap tu awak tak ada berkawan dengan musician ataupun sesiapa. So macam manakah laluan yang awak ambil untuk menjadi seorang artis rakaman dan bersama dengan Marga Satwa? Apa yang telah berlaku? Apa sejarahnya? Bila saya nekat balik Malaysia, saya dapat offer master, saya dapat offer kerja sana, tapi saya nekat balik Malaysia sebab saya nak pursue muzik. Orang cakap gila lah. Memang. So saya try cari macam platform lah. Cari platform untuk try lah. Saya pun try lah buat band dengan saya punya kawan kampung kan. Buat band
duo lah, buat duo punya style kan. Lepas tu sebab saya dalam masa yang sama saya memang banyak tulis lagu. So rasa geram tu lah. Tak tahu lah cakap geram banyak benda tapi tak keluar-keluar kan. So saya pun terus ambil langkah macam pergi try AF. Pergi AF try tapi saya tak masuk sampai audition lah. Sebab dah 11:30 malam macam tu lah. Saya ni dah dari 11 pagi tunggu ni. Tak jadi apa ni kan. Dah lagi bab. So saya try lelas, saya jumpa dalam internet M. Nasir punya konsert. M. Nasir punya konsert hikayat. Satu hikayat bukan satu hikayat, sorry. Yang sebelum tu Hati Emas. Kembara Hati Emas. Dekat Istana Budaya dekat Shah Alam. Okey. 2015 2015, okey. Tengok dia ada poster tu, dia cakap ada macam audition lah. So siapa dapat menang tu dapat sign dengan Lucai Emas lah. Macam ini yang peluang dia ni kan. So member duk mas sewa tak tahu kan. Senyap-senyap keluar bawa gitar. Pagi-pagi kan. Pergi ambil gambar 4R semua tu. Saya pun try lah. Kan dia buat banyak kat Penang, kat Johor. Kat mana lagi lah. So ramai lah pergi audition kan. Selamba lah try yang last kali kat Shah Alam kan. Alah pergi tu lah. Daripada ribu-ribu jadi ratus-ratus. Lepas tu jadi 17 orang last dapat. Dia kata Sudahnya menang lah. Jadi juara itu. Sebab dia ambil 7 orang. Saya salah seorang lah. Yang lain tak tahu, yang lain macam tak ada material lah. Saya je yang macam pakai lagu sendiri. And then diorang pun macam senang kerja dengan Mamat ni dah ada lagu. Bawa demo. Saya bawa demo dah 20 lagu kat bawa. Bawa 20 lagu, tak nak dua je untuk pilih. Oh ya ke? Okay, tak. Pilih dua. Senang tak diorang buat pilihan tu? Susah lah. Banyak sangat nak pilih yang kena silap pilih ni diorang tak ambil pula kan. Takut lah kan. So masa tu saya ingat saya pilih Ego dengan Asmara Botol Kaca. Ego masa tu tajuk dia Salah Egoan. Sebab saya terpengaruh dengan buku apa nama ni, Osman Ahmad. Osman apa? Ada writer lama ni lah. Buku dia tajuk Salah Asuhan. Dia zaman-zaman Belanda dekat Indonesia apa semua. So daripada buku tu saya macam sedap juga tajuk Salah Egoan. Tapi mungkin kesalahan dari sudut tata bahasa pula kan. Benda kan. Working title lah. So saya pilih lagu tu. Kat situ lah bila dah sign tu, saya berjaya sign dengan Lucai. Start lah recording. In the process, start single semua, nak rakam semua kan. Lepas tu masa tu lah saya jumpa dengan the drummer Syahir. Dia praktikal dekat Lucai Mas. So jumpa dia lah, dia tegur lah. Bang main lagu sendiri je. Tengah main lagu apa lah masa tu. Lagu tu tak dirakam lagi lah dalam album. Tu dia cakap, best lah. Tu macam, okay, siapa dia ni kan? Tak pernah nampak pun kat Lucai sebelum ni kan. Apa pula kan. Praktikal. Rupanya dia main drum kan. Lepas tu, main drum lah. Okay. Tu dia cuci dengar lagu saya kat YouTube. Tu dia cakap, saya dengar lah lagu abang ni semua. Best lah semua ni. Saya pula tak pernah ada orang jamming pakai drum lah lagu-lagu. Semua pun stok-stok lagu-lagu yang saya post kat YouTube pun stok-stok yang pakai drum kat GarageBand je macam tu. So macam memang geram dia dulu lah nak cari orang yang kita boleh mainkan lah drum tu semua kan. Tapi tak kenal siapa. Lepas tu dia pun cakap ada juga member dia sama belajar kat UPSI. Power gila goreng gitar.
pecah ni kan. Siapa tu? Sabahan. Sabahan memang gitar apa power. Lepas tu terus on je. On lah. Okay, kita buat band lah. Dia pun ada lagi seorang bassist dengan gitaris tu. Semua diorang belajar sekali. Diorang yang top lah dekat UPSI. Diorang budak-budak nakal diorang ni. Dekat UPSI pun diorang power top lah. Lepas tu kena pula bila dah macam tu tak kenal pun Fadil kan. Gitaris kan. Solo. Terus pergi ambil kat airport semua. Macam random gila. Pergi ambil dia kat airport. Padahal tak kenal sangat pun. Lepas tu duduk rumah sewa seli semua kan. Duduk tumpang seli lah. Practice lagu semua kan. Lepas tu dia beritahu Mal, ini chord kau pakai ni lagu cuaca ni. Ni chord apa, diminish apa benda kan. Saya tak tahu kan. Saya tahu bentuk ke. Tahu bentuk jari tu kan. Terus kau ini tak tahu tu. Bila dia list kan ada banyak 22 chord lah lagu tu. Mak macam lagu Mesin Ilai ada 3 chord je. So chords yang pelik-pelik, chords yang pelik-pelik tu awak tahu pasal chords tu ke walaupun nama dia tak tahu, dan awak kejarkan melodi kepada chords tu, ataupun melodi yang awak buat tu mesti membawa dia kepada chord tu? Macam mana cara awak approach lagu tu, penciptaan lagu? Kadang-kadang saya dapat bunyi dulu, dapat chords tu dulu kan. Contohnya satu hari saya belajar satu chord baru dan saya try apply chord tu untuk melodi. Time tu saya suitkan saya punya melodi dengan bunyi chord tu. Tapi kalau tiba-tiba tengah basuh pinggan dapat melodi ke apa kan, letak pinggan, rakam dulu melodi tu ataupun cari gitar, terus cari chord yang sesuai dengan melodi tu. Yang masuk kan. Oh, rupanya ni chord pelik yang aku dengar dalam lagu macam tu lah. Faham. Tiba-tiba relate kan. Kalau dapat melodi dulu macam tu lah. Kalau tu lah. Awal lagi tahu dia. Tapi saya tak ada kemahiran tu. So, pada mula-mulanya lagu-lagu macam mana yang awak dengar yang membawa pemikiran macam ni? Masa budak-budak tu lagu apa awak dengar? Masa budak-budak, ayah saya dia suka, dia dua habit lah. Kalau tak karaoke kat rumah tu, dia pasang kaset DK Barat kat dalam kereta kan. Ya, betul. Bayangkan bunyi gong tu repeat, tung, pergi sampai balik. Itu Halim Yazid yang kaset kan, apa lah. Lepas tu kalau dalam rumah pula, ada satu time tu, dah jam berapa lah, ada karaoke set lah. So, dah jam 2 macam tu lah. So, ada karaoke set, ada dia punya favourite, ada Iklim, ada DJ Dave, ada Brory. Lepas tu ada Power of Love. Ini English punya love song lah. Power of Love siapa? Frankie Goes to Hollywood ke Laura Branigan? Dia macam compilation lah. Okay, compilation dia Power of Love. Okay. Ada Mariah Carey lah, ada macam-macam lah. Dengar lah. Abang pula balik asrama bawa lagu Butterfingers kan. Bawa CD-CD Butterfingers. So dengar campur-campur lah. Tapi ayah memang Piramli lah apa semua. Piramli dia kuat lah dengar. Otai betul lah Dia karaoke orang enggak lah. So karaoke kat rumah tu antaranya awak lah tukang belasah juga. Saya belasah lah. Lagu-lagu macam mana? Memang Piramli, Mariah Carey, Ellie Cat, Mariah Carey ke. Serius? Bagi kita dengar jadi lekat pula melodi kan. Kita dah tahu nak nyanyi tu. Perkataan pula dah keluar kat situ. Dia menyanyi. Sampai lah speaker rosak, dah tak ada karaoke rumah. Okay, interesting. Tapi saya suka discover lah bila dah besar. Suka discover dengar yang orang tak dengar sangat kan. Contohnya saya suka Sondre Lerche. Dia ni Norwegian.
Dia ni solo lah. Tapi dia main gitar sambil nyanyi. Saya suka chord-chords dia. Contohnya macam tu lah. Ada band Belgium nama Absent Minded. Macam yang random bila lah. Macam mana awak discovered ni semua? Macam mana awak jumpa diorang ni semua? Kadang-kadang randomly lah. Kadang-kadang Di mana? website ke. Saya follow website macam Hype Machine. Ada banyak website-website yang update pasal, tak adalah update, kadang-kadang randomly on YouTube ke, macam tu lah. Sebab apa? Di kalangan kawan-kawan awak tak ada kawan-kawan yang macam ni kan? Tak ada lah. Okay, sorry. Sekolah tu dekat mana? Saya sekolah dekat Perak, kat Kuala Kangsar. Awak bukan asal orang Perak kan? Bukan, saya Terengganu asal ke mana? Terengganu. Terengganu. Sekolah kat MCKK MCKK. Allah. Okay. Masuk MCKK, ramai kawan-kawan di KL semua bawa muzik macam-macam kan. So dengar. Tapi diorang ni semua bukan yang main muzik ke? Tak lah. Tak. Macam mana sekolah yang ada disband terus. Band sekolah. Tapi saya kat sekolah band saya buat lagu sendiri bang. Ya. Esok nak gig, malam tu siapkan 3 lagu. Sebabkan ingatkan gig kena main lagu sendiri. Aduh. Dahsyat lah. Gitar masa mula-mula pick up gitar umur berapa? Saya pick up gitar first time umur 14. Form 2. Belajar dengan siapa? Belajar sendiri. Saya belajar sendiri untuk lagu apa ni? Oh, where my baby, the Lord take her away je. Lepas tu balik rumah tanya abang kan, abang ada gitar pula. Tiba dia balik asrama, balik college dia ada gitar pula kan. So, ajar. So dia lukis lah kertas. Chord G, chord C, chord D yang basic-basic. Basic kan? Lepas tu lenjan lah chord-chord tu sampai darah jari kan. Lepas tu last macam bosan kan. Lepas tu tengok apa yang kita minat, dengar lagu yang kita minat tu. Dia main chord apa lah kan. Lepas tu tengok live dia, tengok tangan dia kan. Tengok video YouTube kan. Oh, bentuk dia apa tu kan. Curi skill. Ambil bentuk ke. Bentuk tak tahu, nama dia dah lain lah ni. Ya, belajar sendiri lah. Sebabnya bang, bila belajar sendiri ni, nak main lagu orang tak kerti. Saya nak main lagu orang, lama gila nak dapat dia punya chord betul-betul kan. So kita pakai yang kita tahu, lalas saya pun tukar sekali melodi. Faham tak? Macam member cakap, apa salah kau nyanyi ni kan. Apa nyanyi aku betul dengan bunyi kan. Tapi masuk kan. Masuk. Dalam macam tu lah. Salah kau main, tapi tak apa. Dalam padahal dah secara tak sedar dah buat lagu sendiri je tu kan. Ibarat dia. So start macam tu lah. Ni masa time sekolah tu bila di Jepun tak ada pembabitan dengan band budak-budak Jepun ke? Ya. Saya join macam international punya band lah. Dekat dia macam club lah. So international band ni macam club. Macam saya punya main saxophone tu Nigeria. So, saya main gitar dengan nyanyi. So ada vocalist Japanese, bassist tu orang Vietnam. Yang main piano seorang Japanese juga. So international band lah. Main apa? Saya main gitar rhythm. Dengan repertoire dia macam mana? Main lagu-lagu macam mana? Ada saxophonist semua? Main lagu top 40, main lagu-lagu Japanese sikit. Macam tu lah. Sebab bila saya nak suruh main lagu, nak ajak main lagu sendiri atau buat lagu, dia orang punya pemikiran
bukan ke arah macam tu lah, sebab diorang pun student-student yang bukannya course muzik ke apa. Diorang course random lah, semua macam as hobby je kan. Saya seorang macam yang passion tu betul lah. So last buat lagu lah banyak kat Jepun. Buat lagu, banyak discover, belajar sendiri, chord apa semua. Jadi banyak berkhayal buat lagu. Macam dalam album tu ada lagu Merpati, lagu Puasawan. Ada antara lagu yang saya tulis kat sana lah. Dalam album tu. Dengan lirik semua siap kat sana dah? Lirik semua. Menarik juga menulis lagu lirik Melayu di negara Jepun. Dia punya result tu mesti sudah tentulah berbeza. Macam contoh saya nak bagi macam experience tu sebenarnya nak cerita dia dapat lah. Contoh kita tak ada musim luruh kat sini kan. Betul. Kita ada musim luruh kat sini. Betul lah bang? Betul. Itu yang saya maksudkan bila saya kata penulis tu dia alami pengalaman budaya yang berbeza. So macam kita tak ada musim luruh. Tapi bila pengalaman saya berperasaan dekat sana kan. Ada cinta jarak jauh. Lepas tu saya memang alami musim luruh. So cara saya tengok daun yang gugur tu lain daripada orang kan. Daun yang kuning tu jadi lain. Kalau ibaratnya mood Melayu dekat dalam musim luruh lain. Lain. Betul. So kita tak rasai benda tu sebelum ni kan dekat Malaysia kan. Betul. Itu yang saya maksudkan. So ada antara lagu-lagu saya rasa macam impactful lah. Macam ada lagu saya buat tajuk Musim Luruh. Cerita pasal hubungan cinta saya dengan seorang perempuan jarak jauh dulu kan. So benda-benda tu bagi saya unik lah. Experience tu kan. Dia buat lagu tu jadi lain sikit lah. Faham. Kalau kita menulis pada bulan Mei berbeza dengan kita menulis pada bulan Disember kan. Dia punya feel. Betul. Okey, sekejap. Bila awak tulis tu dalam suasana di tempat lain dan kemudian awak balik ke Malaysia, atmosfer yang awak tulis tu masih relevan lagi atau tetap sama ataupun awak rasa macam tak kena je bila berada di Malaysia? Macam mana perasaan dia? Ada tak? Apa perasaan awak? Ada rasa yang hilang lah. Macam kita dah tak rasa sejuk-sejuk winter tu nak pegang chord kan. Tak tahu lah ini saya tak ada nak cakap lebih tapi saya personally rasa benda tu kan. Mungkin kalau mak saya relax sebab dia orang memang dah biasa negara tu kan. Tapi kita ni memang orang datang tempat orang. So bila dia balik Malaysia benda tu dah tak ada dah. So rasa macam tak rasa lah, tak boleh lah nak buat lagu-lagu yang time-time summer, time-time winter, time-time fall semua apa kan. Betul. Bunyi saya dia macam koyor tapi memang itu lah, realiti dia saya rasa macam tu lah. Betul lah. Kalau saya pun dulu buat lirik dekat negara orang juga. Bila hasil dia lain lah. Dia punya mood, dia punya atmosfer lain. Dan apa tujuan saya tanya tu, dulu orang selalu cakap kalau kita nak mencipta sesuatu tu kita kena pergi kat satu tempat, pergi di tepi pantai ke, tepi laut ke dan sebagainya kan untuk dapat ilham. Tetapi masalah, mungkin kita di tepi pantai, kita buat lagu. Lepas tu bila kita balik, kita terasa tau atmosfer, dia punya perasaan tepi pantai tu semua kan. Tapi bila kita balik ke rumah kita balik kepada studio kecil kita, di depan kita hanya 4 dinding keliling aja. Kita tengok balik apa yang kita tulis tu, dia punya mood tak ada. Apa yang kita tuliskan tu, dia tak merasai seperti mana kita rasai masa tepi pantai dulu. Faham tak? Yes. Jadi pada saya, itulah satu kegagalan. Kita sebenarnya ditipu oleh suasana, bukan dipengaruhi oleh perasaan yang sebenar ada dalam hati kita untuk diluahkan. Betul tak? Sebab dia memang macam-macam channel pun dia outside inside tu ada kat luaran mempengaruhi. Dalaman mesti ada kat sedikit sebanyak. Ya betul. Itulah sudahnya saya pun terfikir kalau saya nak buat sesuatu tu saya tak nak pengaruh luar tu terlalu kuat. Saya lebih cuba cari pengaruh yang daripada dalam.
Jadi walaupun saya duduk dalam bilik yang kecil pun, yang idea itulah yang saya nak cuba dapatkan. Ni saya nak kongsi dengan awak je lah. Adakah awak merasai perasaan yang sama macam saya? Macam tu bang, betul lah tu. So, banyak lah lagu-lagu di Jepun yang banyak. Sebab yang saya rasa itu adalah tahun saya paling aktif dalam menulis dan buat lagu lah. Sepanjang saya kat Jepun. Itu boleh kata momen yang paling saya banyak masa untuk diri saya explore, try chords ke, nyanyi-nyanyi lagu-lagu Jepun. Saya bila karaoke kat sana bang. Cerita lain pula. apa? Bila dah karaoke kat sana, mana ada dah rokapak pula kat sana kan. Kita ni suka lah nak rokapak kan. Orang Melayu kan. Kalau karaoke kan. Kawan-kawan apa semua. Tapi kat sana, nak tak nak, lagu English, lagu Japanese, Cantonese ada kat macam tu lah. So yang banyak memang lagu-lagu Jepun, lagu English lah. So kita pun terpaksa praktis untuk karaoke. Terpaksa dengar lagu-lagu yang boleh karaoke kat Jepun kan. So dia pun bagi satu sesi latihan yang lain macam kat kepada saya kan. Kita dengar sebab Japanese style punya singing kan. Semua Dari segi image, awak punya image ni mana datang? Okey, sekali lagi saya rewind balik. Awak dulu Jepun dekat mana? Saya dekat tempat ni, kalau ikut dia dah macam sejam juga daripada Tokyo. Kanagawa. Kanagawa ni dia sendiri dekat tengah. Kanagawa. Okey. Saya punya anak dekat Fukuoka. Oh. Dia study Japanese language lah. Anyway, sebenarnya Jepun ni orang dia fashionable tak? Orang-orang seusia awak lah. Memang fashionable lah. Memang Orang berbagai-bagai jenis fashion. Memang orang gila-gila agak lah. Ada ramai macam-macam orang lah. Tapi pelbagai lah. Pelbagai saya boleh kata dia orang memang appreciate juga lah. Nak fashion ni kat negara dia orang. Kalau saya tak ada macam adapt apa-apa dan sana tak ada. Apa kan, tak ada lah. Saya macam ni lah kan. Saya suka rambut panjang. Malas nak potong. Tu lah. Rambut satu hal. Fashion awak pun very distinctive, tersendiri. Kalau show, saya suka tu je lah hari yang macam penting untuk saya kan. Yang boleh saya nak macam mana aku nak pakai seperti aku ke apa macam tu lah. So macam nak nampak outstanding kan. Sebab saya rasa saya deserve untuk jadi macam pakai smart sikit untuk that particular show ke apa kan. Suka lah sebab kita tengok rock band semua macam mana diorang dress up semua 70s punya style. Apa handsome gila kan. Ini lagi style ni kan. So macam minat lah. Siapa 70s awak punya influence? Okay, Freddie Mercury ada influence tak? Gaya dia tu, fashion dia tu, stage presence dia. Stage presence dia, yes. Stage presence dia saya rasa sangat gila babi lah. So dia influence awak tak? Dia influence ke lah. Dari segi dia punya energy menyanyi tu lah. Dia punya vokal yang powerful kan. Tapi dia tak adalah macam saya betul-betul minat gila Freddie Mercury tu sebagai saya punya inspirasi ke apa kan. Tapi saya rasa dia best lah. Saya minat lah dia. Kalau artis yang paling banyak awak pinjam dia punya persona atau image siapa? Bang layan
band ni lah. Apa nama ni? Aduh. Cakap apa lah. Alah, lupa lah. Cakap apa tadi? Tak ingat ke? Apa lah? Oh, Ha? 70s influence eh? Tak, image siapa yang awak mungkin pinjam? Oh, Image. Ha. Apa lah? Kalau Image, tak tahu lah siapa. Tapi rata-rata rata-rata secara keseluruhan frontman memang macam tu lah kot. Gaya lah. Kan? Dia nampak macam outstanding lah. Betul lah. Betul. Ha. Saya first time saya nampak awak dekat Luncai Mas lah. Saya belum pernah dengar lagi Margas Satwa pada masa tu. Saya mesti cakap lah bahawa penampilan tu memang striking, terkeluar. Sepatutnya memang benda yang kena ada dalam artis, kena ada dalam penyanyi kan, ataupun band. Kadang-kadang saya cakap dengan selalu borak dengan Abang Nasir. Pelakon ni, apabila dia berada di halayak ramai, dia mesti kelihatan seperti orang ramai. Hanya apabila dia berlakon je dia menjadi luar biasa. Penyanyi ataupun musician, dia mesti sama. Dia di atas stage ataupun dia di bawah stage, penampilan dia, gaya dia mesti sama. Faham tak? Dia tak boleh, okay, bila aku naik stage aku pakai labuci lah, apalah benda-benda. Bila aku di bawah, di luar pada stage, aku pakai macam lain pula. Aku pakai kemeja, ada tie apa semua. Dia tak boleh. Penyanyi, musician, rockstar, dia kena sama je macam mana di atas stage dan dia di bawah stage. Okay. Dan Kimal tu sendiri ialah ada itu persona. Dia di luar stage pun dia mesti ada dia punya rock star punya presence tu ada. Dan adakah image tu Maintainkan image. Dan yang paling mustahak sekali, dia mesti kelihatan macam bukan mencuba-cuba, not trying too hard. Dia kena kelihatan natural je. Dia Mamat ni memang macam ni. Dia bukan buat-buat untuk jadi macam ni, dia memang macam ni. Itu yang paling mustahak sekali tu. So memang rock kan. Tapi yalah, bila kita bergambar pula, kita kena pandai, kita kena sedar diri kita dan macam manakah gambar yang paling menarik untuk menampakkan kita punya persona kan. Yes. Ya. Ni bang, abang saya dah teringat lah. Macam antara frontman saya minat macam David Lee Roth. Dia punya persona atas stage tu, David Lee Roth gila babi lah bagi saya. Vokal dia pun menarik lah. Dia punya gaya tu, lepas tu kalau tu lah. Itu 80-an sangat tu. 80-an kan? 80-an. Kalau tahun 2000-an tak ada ke artis-artis yang merangsang perasaan dia macam tu? 2000-an? Tak ada lah bang. Saya rasa tu lah, Malaysia, lagi-lagi kalau kita cakap pasal lokal kan. Lokal punya performer yang jadi frontman lah. Saya rasa nak cari yang betul-betul berbeza tu, yang betul-betul menari ke kan. Faham tak maksud saya bang? Menari? Maksud? As in, dia punya persona dan presence atas stage tu.
Tak ada Dia tunjuk dia punya gerakan semua. Tahun 2000-an tak ada. Mungkin ada, mungkin saya tak tahu ke, tak mungkin tak menjadi minat saya ke macam mana. Performer punya presence tu. Ha. Kalau Hujan, pernah follow Hujan tak? Hujan saya dengar, saya minat lagu-lagu orang. Saya follow lah perkembangan orang semua dulu daripada zaman sekolah. Ya. Saya memang dari form 3 dengar lagu Hujan. Masa tu kalau nak cakap zaman-zaman tu dah 2007 kan, 2007. Kalau zaman-zaman tu memang Hujan memang bawa impact besar lah kat budak-budak sekolah. So mungkin saya pun ada juga terinfluence dengan Noh punya style yang dari segi melodi ke, dari segi cara dia buat lagu ke kan. Ada juga. Mungkin ada lah. Saya rasa saya minat, saya dengar, saya mungkin dia bagi inspirasi lah. Ya, betul. Noh pun, awak kenal Noh personally? Pernah jumpa dengan dia? Personally tak. Saya pernah jumpa dengan dia. Tapi saya tak tahu dia ingat saya ke tak lah. Personally lepak tak ada lagi. Saya pernah jumpa. Masa tu pun saya main open mic, saya main gitar. So Noh ada dengan Miss Nina datang, dia pun main open mic dekat The Bee, dekat Jayawan masa tu. So saya pun bagi saya punya CD kat dia, ada 5 lagu. Masa tu saya pakai nama Muhammad Kimal. Bagi CD kat dia. CD tu kat dia macam tu ya. Dan lepas tu dah tak ada pun feedback apa. Tak kenal lah. Tapi saya minat lah dia. Minat dia. Macam Noh pun saya berkawan dengan dia sebelum waktu Hujan lagi. Masa tu dia dengan Cat Farish kot. Tak salah saya. Dia masa tu masih buat rap, music rap lagi. Oh ya. Dan si star ni kan, sebelum diorang jadi star, kita dah boleh nampak diorang ni boleh jadi star. Faham tak? Orang yang ada star, orang ada star quality ni, kita boleh nampak sebelum dia terkenal, bila kita borakkan dia 2 orang kan, kita boleh nampak dia punya star quality ke tau. Noh memang ada itu perkara lah. Ada sesuatu yang magnetic about dia punya persona tu. Lepas tu bila dia atas stage dengan gitar dia, dengan rambut dia masa time dulu kan, lagilah benda tu terkeluar kan, terpancar je pada kita. Meet Uncle Hussein tak follow dulu? Meet Uncle Hussein tak sangat lah. Macam juara lagu itu tahu lah. Meet Uncle Hussein tidak layan sangat tak layan sangat. Saya Kenapa? Musically diorang ke apa? Mungkin lah kot. Mungkin masa diorang tengah boom dulu. Tapi juara lagu tu saya dengar. Lagu-lagu diorang yang memang baik tu memang best lah. Tapi saya tak ada jadi macam nak gila Meet Uncle Hussein ke apa, tak ada lagi lah. Masa tu tak ada lah. Mungkin saya musically ataupun mungkin vokal. Sebab kadang-kadang saya bukan memilih lah. Ada certain vocal style yang saya dengar, saya minat kan. Sebab saya suka menyanyi kan. Saya cerewet sikit dengan nyanyian kan. Mungkin lah kot. Saya tak dengar. Saya tak dengar sangat lah. Meet Uncle Hussein, dia punya kekuatan dia punya melodi yang dahsyat juga. Tulisan Taja kan. Dan Azlan punya gaya nyanyian pula tersendiri pada dia. Abang dulu memang dengan diorang ni, abang memang kawan lah kan. Abang memang eventually memang abang menyaksikan lah, kira macam that phase of
indie punya revolution ke apa benda akhirnya sampai sekarang punya Saya pasal. mengikuti lah. Dan industri kita kecil kan. Lambat laun kita akan berjumpa dengan orang. So nanti kita akan berkawan. Itulah dengan kalau ambil Uncle Hussein, saya dengan Taja lah yang paling saya rapat sekali. Taja sama Sempoi. Rasa dia pun antara penulis lagu yang baik tu. Lagu-lagu dia pelik-pelik, unik-unik, tersendiri manis dia. Saya punya orang kawan yang paling baik dengan saya lah Aidit Alfian lah. Lepas tu dia pernah cakap kita berbual kan, dia cakap kan, aku sekarang dah penat dah, aku dah tak suka buat lagu sedap-sedap lah. Lepas tu dia cakap, tapi apa yang dia nak buat ialah lagu yang menarik. Boleh faham ke? Faham. Saya rasa awak pun macam tu juga awak nak buat satu lagu yang menarik. Lagu yang kita sendiri boleh rasa macam Kadang mungkin lagu itu buat biasa, orang dengar orang rasa best, tapi kita sendiri rasa macam sebab kita sentiasa nak get to a new level, nak jadi lagi baik, nak lagu next nak tulis lagi best kan. Confirm lagu next nak tulis lagi best. So mungkin tu lah kot. Ya. Apa awak jangkakan akan terjadi pada kita selepas pada tempoh PKP ni? Especially mengenai COVID-19 ni. Selepas daripada PKP, maksudnya terhadap musician ke, terhadap negara, macam mana? Terhadap musician dan negara amnya. Musician dan negara. Kalau pada musician, saya sendiri tak tahu nak expect apa yang akan terjadi. Tapi mungkin akan ambil masa yang sangat lama lah untuk back to normal, orang pergi live shows balik. So saya rasa macam tu lah. And dia akan menjadi lagi susah, tetapi dia sebenarnya satu peluang juga lah untuk semua musician untuk find a way untuk generate income dengan sendiri lah. Instead of gantung kepada live shows ke apa kan. So dia jadi macam satu kelebihan dalam kekurangan tu lah. Kalau tak, kita tak jadi kreatif nak cari duit macam mana kan. Macam kalau tak, orang tak tahu, kalau tak memang kena buat ni video kat YouTube ke, kena buat sesuatu lah nak generate kan. Dia bagi pressure yang in a good way ke lah dia boleh jadi. Tapi rata-rata akan sedikit susah lah kot. Akan sedikit. Mungkin kena cari peluang lain lah. Kena create macam satu benda yang totally baru ke dari segi diri sendiri lah, saya maksudkan ni. So sebagai as a musician, tak kisah main apa ke, buat apa ke kan. Mungkin kena buat macam YouTube channel ke, sejak abang buat kan. Ataupun kena macam release it's time to compose a song ke kepada orang yang tak pernah nak tulis lagu. It's time to fikir macam mana nak dapat duit daripada cara yang berbeza daripada sebelum ni. Dan tu dalam muzik dan luar muzik lah. Dalam muzik dan luar muzik pun berkait lah. Tak boleh buat macam mana lah. Tapi kita sebenarnya bersyukur kat time ni juga ada macam-macam apps kan, macam-macam mudahan, ada internet semua. So kita ada that capacity untuk buat something. So itu lah. Kalau saya nak tengok kepada benda yang negatif, memang terlalu banyak lah. Tapi try to cari sikit sebanyak benda yang positif yang kita boleh buat lah.
Mencari opportunity dalam challenges yang kita hadapi. Yes. Okey, saya tanya lebih direct. Kalau tanpa bermain muzik sebelum COVID-19 ni, tanpa bermain muzik dengan kerja yang awak buat je, memang sudah awak kehidupan sudah okey lah kan? Tapi ya. Kalau sekadar main muzik saja tanpa yang penilaian apps tadi tu, awak boleh survive tak hanya dengan main muzik saja sebelum COVID-19? Sebelum COVID-19 boleh tu susah. Lebih susah. Saya rasa sukar lah. Untuk saya punya tahap, saya mungkin tak gain much attention lagi ke, saya belum dapat that boom ke apa kan. So susah lah bagi saya. Memang masa tu sukar lah nak survive kalau hanya saya bermain muzik. Ni saya cakap pasal saya lah. Susah lah. Sebab saya mungkin ada komitmen semua kan. Orang lain pula dia punya ni kan. So yeah, I have to macam look at passion and reality in a different way lah. So kalau macam passion memang macam tu kan. Kalau memang nak live macam ni kan, saya just boleh buat lagu semua. And hopefully satu hari akan sampai saat di mana saya boleh letak semua benda lain, je buat lagu and buat lirik atau kerja seni, which is benda yang saya sangat-sangat nak buat kan. Mungkin one day boleh kan. Itu yang saya kejar lah. Tapi kalau untuk pada masa tu sangat-sangat sukar lah. So I have to make use of what I have lah. Macam ada degree, cuba pakai lah kan. Cuba pakai whatever it takes untuk sustain life and boleh continue buat muzik, berkarya lagi lah. Pertahankan kerja apa yang awak ada tu lah kan. So dalam state yang macam ni, apabila kita menghadapi COVID-19 ni, saya rasa COVID-19 ni akan makan masa 6 bulan hingga 18 bulan lagi lah untuk dianya reda menurut pembacaan saya lah. So dalam masa 6 hingga 18 bulan ni, pada Kimal tu sendiri, muzik sebagai macam mana sebelum ini memang tak boleh survive lagi lah, ataupun boleh? Masih boleh lagi. Masih boleh lagi. Macam mana? Kenapa awak cakap macam tu? Itu lah saya cakap, bila kita boleh create macam-macam opportunity lah. Even live show yang online ke kan. So sebenarnya still boleh. As long as kita keep on macam cuba and get together, ramai-ramai networking, cuba bersatu lah untuk buat satu macam online platform untuk show ke apa semua kan. Remotely buat something. Sebab mungkin radio still main banget lagu-lagu, still main. Mungkin daripada situ kena cuba fikir cara untuk terus survive in terms of tu lah, benda yang tak berkait dengan fizikal keluar daripada tempat lah. Susah bang. Memang susah. Tadi awak cakap awak review apps in Japanese. Macam mana awak menerangkan apa kerja yang awak buat? Saya review apps, tapi apps ni daripada Japan. So Japanese app. Okay, sekarang ni awak review apps kan. Boleh tak awak bagi nasihat dan heads up ke, apakah yang awak jangkakan apps yang menarik dan apps yang mungkin bermanfaat kepada kita? Boleh tak awak bagi tips dan suggestion apa apps yang patutnya kita cenderung kepada? Dia quite confidential untuk saya dedahkan apa yang telah saya I see. Saya boleh dikenakan tindakan. I see. Okay, faham. Tapi it's all there pun bang. Nak check
Google semua ada pun best apps yang ni kan. Memang semua ada pun. Ya. Apps untuk kita menghadapi Kalau COVID-19. saya sendiri saya pakai GarageBand dekat phone ni pun function juga untuk buat apa-apa music kan. Aduh. Abang boleh tahan tak keluar rumah kan daripada awal-awal hari tu Okey. Saya rasa saya semula jadi saya boleh at peace lah dengan diri saya seorang ataupun dengan orang ramai, semua saya rasa saya akan selesa. Saya rasa tak ada, kalau saya seorang pun ada je benda yang saya rasa saya boleh buat lah. Saya tak pernah rasa boring lah. Best tu. Tapi kalau saya terpenjara masuk jail, hanya ada katil saya tak tahu, mungkin saya tak boleh lah. Tapi kalau dalam rumah, otak saya sentiasa boleh ada sesuatu untuk lakukan lah. Saya boleh baca buku ke, saya boleh tak apa-apa yang saya boleh buat. Tengok TV je saya belum berpeluang lagi. Dalam masa 2-3 minggu ni tak dapat nak tengok Netflix. Saya sibuk benda-benda lain. Tu dalam rumah tu. Itulah tu. Saya buat dengan ramai orang. Ramai orang pun menghadapi masalah yang sama. Macam saya sendiri pun punca pendapatan saya lebih pada 90% daripada punca royalty je. So kalau penyanyi tak keluar menyanyi, royalty saya pun tak ada lah. Dan kadang-kadang lagu kita famous akan keluar di radio, tetapi royalty daripada radio tu dia tak besar. Royalty yang besar, satu apabila penyanyi tu buat live show, tu royalty kita besar. Satu dia buat pertunjukan di TV, tu royalty kita besar. Satu lagi kalau lagu kita dinyanyikan di karaoke, itu royalty kita besar. Jadi kalau Kimal tu sendiri sebagai seorang komposer, sangat mustahak dia mengkompos lagu yang mana orang boleh nyanyi di karaoke. Baru kita punya royalty besar. Dan Kimal sebagai seorang songwriter dan singer songwriter lagilah besar kalau lagu tu di live perform, dinyanyikan di persembahan awam. Banyak dengan Luncai Mas. Tak ada ke lagu-lagu yang lain tu yang banyak-banyak lagu dalam simpanan awak tu bagi kepada Luncai Mas untuk dapatkan penyanyi untuknya? Tak ada lagi yang ada. Saya ada bagi beberapa, tapi belum ada lagi yang betul-betul jalan, betul-betul dirakam dan buat. Itu dia punya approach tu macam saya pun masih dalam proses belajar benda ni. Saya tak tahu dia punya sistem tu macam mana, sama ada saya kena approach penyanyi ke ataupun macam mana faham tak? Saya rasa dua-dua cara pun boleh. Awak boleh approach penyanyi straight dengan lagu kerja awak. Sebenarnya kita kalau nak harapkan publisher kita je memang susah. Saya bukan cakap pasal macam mana, saya cakap pasal semua publishing pun memang susah. Kerana diorang pun ada banyak kerja diorang sendiri. Walaupun itu pun patutnya jadi sebahagian daripada kerja diorang. Jadi kalau awak kenal dengan penyanyi, just bagi tahu, tengok dia, aku ada beberapa lagu ni dan lagu ni aku rasa sesuai untuk kau. Bagi dia dengar. Tu satu cara. Nombor dua, kalau awak kenal dengan producer, boleh bagi pada diorang. Siapa producer, macam jumpa Aida Alfian ke Alfa Buti Kusuma ke kawan-kawan saya. Ni lagu-lagu aku, kalau mana lagu-lagu yang sesuai, pushan lah, tolong lah.
boleh pakai, guna pakai. Dan bila dah bagi lagu tu dah jangan fikir pasal lagu tu lagi dah. Ni lagu aku, ni kau ambil, kau produce lah macam mana cara kau nak buat, kau buat lah. Yang mustahak lagu kita keluar. So itulah dia. Satu, awak boleh approach direct kepada penyanyi. Kedua, awak boleh approach kepada para producer. Sebenarnya ketiga, awak boleh approach kepada syarikat rakaman lah. Kalau dalam pada masa PKP pula, dia punya fluidity, dia punya flow tu abang rasa macam mana? Fluidity apa? Tak ada isu apa? Tak ada isu bagi untuk orang rakam semua, everything pada masa PKP ni lah, untuk orang buat and release a new song, as in okay. Nombor satu, untuk pass around lagu tu, untuk bagi-bagi lagu pada orang, saya rasa tak ada masalah, because WhatsApp dan Telegram dan sebagainya, email, kita boleh bagi setiap pada orang. Untuk menerbitkan lagu tu makan masa sikit lah. Makan masa, tapi saya rasa masih manageable lagi. Kalau katalah saya ambil lagu awak, okay, saya ambil lagu awak, kita bagi through email je. Lepas tu okay, saya ambil lagu awak, okay, lagu ni saya rasa saya nakkan Alpha Booty lah contohnya, biar dia buat arrangement. Saya just email je lagu tu pada dia, dan dia buat arrangement je. Dia boleh siapkan dalam paling lama pun seminggu kalau dia tak ada kerja. Lepas tu, okay, now kita nak ambil musician to record. Ada cara going about dia lah, kalau kita nak. Tapi on average nak siapkan satu lagu tu sampai ke printing dan sebagainya, kurang-kurangnya pun 2-3 minggu juga kan. Jadi saya rasa tak ada masalah. Yang paling mustahak sekali tu, apa lagu yang awak ada, just shoot boomkan dia lah kepada para composers dan producers. Sebagai songwriter, awak punya publishing ialah obviously dengan lonceng emas kan. Itu tak ada masalah. Awak sendiri bagi, katalah awak rasa lagu ni sesuai untuk Syamil contohnya, just hantar kat Syamil. Syamil suka, okay, dia cakap, Kemal, aku nak produce lagu ni. Okay, buatlah apa pandai-pandai kau. Nanti bila lagu tu dah keluar, so kita pun inform lah perkara ni kepada kita punya publishing. Alright, okay. Kadang-kadang yang paling masalah yang dihadapi oleh kebanyakan komposer ni, dia takut nak bagi lagu dia kepada orang. Bukan takut apa tau, dia takut orang rosakkan lagu dia. Rights punya bukan dari segi right. Kita produce lagu. Kita suka lagu ni. Lepas tu kita bagi pada penyanyi A. Penyanyi A produce, nombor satu dia nyanyi, apa kau nyanyi macam ni, tak sedap. Nombor dua, kenapa kau buat arrangement macam ni, tak kena. Kita akan bergelut dengan perasaan tu. Jadi perkara yang pertama kita kena develop dalam otak kita untuk jadi komposer ialah, aku buat lagu, ni rezeki aku. Ini rezeki pertama. Sekarang lagu ni aku bagi pada penyanyi A. Dan dia buatlah apa dia nak buat, kau punya pasal lah. Kita jangan hiraukan lagi dah. Kerana itu ialah rezeki dia pula. Dan natijah daripada pembikinan lagu tu ialah rezeki kita bersama. Jadi dengan hanya perasaan pemikiran macam ni je, kita boleh sentiasa mengeluarkan lagi. Kadang-kadang bila kita cipta lagu, saya kawan dengan ramai orang kan, kita sayang dengan lagu tu tau. Lagu ni macam sedap sangat lah, masterpiece sangat lah kan. Jadi kita nak bagi orang, takut orang rosak kan. Jadi kita tak boleh fikir macam tu. Kita cakap, ni lagu ni sedap sangat lah, dan inilah rezeki aku. Lepas tu kita bagi kat orang lain, itu rezeki dia. Kalau lagu tu meletup, rezeki kita bersama. Kita boleh jalan menyengit, mata ke bumi, hati ke langit, sabar menanti peluang datang.